Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam 3, 2, 1 mula bersama dengan saya Azlan Mubin. Episod kali ini saya kena serius sikit kerana saya sudah pun bersiap sedia seakan-akan seorang pahlawan kerana saya akan membawakan kepada anda teknik-teknik asas yang terdapat dalam seni silat sending. Silat yang dikatakan dibawa oleh pahlawan-pahlawan Bugis satu ketika dulu ke Tanah Melayu. Jadi sesuatu yang cukup menarik. Jadi apa tunggu lagi? Pahlawan Azlan sudah pun bersiap sedia untuk membawakan kepada anda teknik-teknik asas yang terdapat dalam seni silat sending. Seni silat sending ialah seni mempertahankan diri yang dikatakan berasal dari Muar Johor sejak awal abad ke-20 lagi. Ada yang memperkatakan ia turut dikenali sebagai seni silat sending Muar. Namun bagi seni silat Kota Sending pula mempunyai sejarahnya tersendiri. Apa yang pasti, asas dalam seni silat itu masih mempunyai prinsip yang sama, cuma asal-usulnya yang berbeza. Jika diselami pengertian seni silat, ia adalah kehalusan atau kelembutan gerak dan langkah yang tersusun ketika menggayakan melakukan sesuatu pergerakan, tidak kira ketika menyerang maupun bertahan. Dan begitu juga pergerakan-pergerakan yang terdapat dalam seni silat Kota Sending. Baiklah saudara, sebelum kita memulakan latihan asas kita, saya bersama dengan guru utama yang juga merupakan pengasas dalam seni silat Kota Sending. Saya bersama dengan guru utama Rahman bin Hamid. Terima kasih guru utama. Baik, sebelum saya memulakan latihan saya ini, boleh tak guru kongsikan kepada kami semua bermulanya bagaimana bagi seni silat Kota Sending ini? Jadi bermulanya seni silat Kota Sending ini berasal daripada Kuala Lumpur, Sungai Besi. Jadi Cikgu Ishak yang berasal daripada Sungai Besi, Kuala Lumpur mengajarkan kepada Cikgu Sidik bin Jantan orang Sagil. Jadi Cikgu Sidik bekerja sebagai tukang masak di Kem Asahan. Dia telah pun membuka gelanggang di Kampung Sungai 2 Asahan bermula tahun 1969. Jadi di situlah saya belajar dengan arwah Cikgu Sidik bin Jantan selama beberapa tahun. Setelah dia mewakilkan saya sebagai pewaris boleh membuka gelanggang Kota Sending di Asahan. Jadi tahun demi tahun saya membuka gelanggang sehingga banyak gelanggang yang dapat dibuka, terutamanya di Asahan sendiri, di Kampung Pondok Batang dan di Kampung Ebi dan di Felda Bukit Senggih dan di Durian Tunggal dan juga di Kampung Bacang dan di Kampung Duyung dan di belakang Jaya Jasko. Jadi sampai sekarang Kota Sending berada dengan baiknya. Okey, setakat ini guru utama lihat bagaimana dengan pelibatan anak-anak murid yang melibatkan diri? Lebih kurang ramai atau bagaimana? Setakat hari ini kita lebih kurang ada 500 orang lah. 500 orang yang aktif lah. Yang berada beberapa gelanggang lah. Jadi yang dah tak ikut mengikuti lagi tu kita tak kira lah. Setakat hari ini lebih kurang 500 orang. Yang masih aktif. Okey, baiklah guru. Kalau kita lihat seni silat sending ini, ada banyak tak sahabat saya seni silat sending Malaysia umpamanya Kota Sending. Okey, boleh tak guru utama kongsikan apa perbezaan setiap seni silat sending ini? Jadi tiap-tiap persatuan mempunyai istimewa sendiri. Istimewa dia tersendiri. Tetapi nama saja berbeza-beza, matlamat ataupun tujuannya sama. Satu. Yang pertama adalah untuk menumpaskan musuh. Tetapi musuh yang utama yang kita harus tumpaskan ialah nafsu yang berada di dalam diri kita. Kalau kita dapat mengawali nafsu kita, bermakna kita berjaya dalam mendidik diri kita. Baik, saya bersama dengan salah seorang guru iaitu Guru Rahim. Terima kasih guru. Okey, sebelum kita mulakan latihan, guru boleh tak terangkan apa yang akan diajar kepada saya? Jurus apa tu sebenarnya? Okey, dalam perguruan Kota Sending kita ada 7 jurus asas. Maknanya setiap pesilat kena main ke 7 jurus itulah. Jadi ke 7 jurus tu kita mempunyai nama-nama tersendiri. Jadi pada hari ini kita akan mengajar sedikit jurus asas daripada 1, 2, 3 dan 4 dah. 4 langkah sajalah kita belajar pada hari ini untuk menangkis dan menyerang musuh lah. Ini langkah wajib. Ini langkah wajib dalam perguruan seni silat Kota Sending lah. Okey. Kalau caranya bagaimana? Saya dah sedia ni. Kalau dah bersedia jadi bila seorang pesilat tu dia kata pesilat Kota Sending sedia, op. Jadi kita gerpa ke tangan sebagai langkah siap siaga kita Jurus yang pertama sedia, jurus sending, up. Kita akan sendingkan badan untuk menangkis serangan ni. Okey, jurus yang kedua jurus menyerang. Ceduk, up. Jurus yang ketiga kita akan jurus tumbuk tepat, up.
Jurus yang keempat, kita buka langkah kita. Up. Tumbuk 2, up. Tarik. 1, 2, 3. Okey, sekarang tarik langkah ke belakang. Up. Okey. Masuk tumbuk ke depan. Up. Tumbuk tarik. lurus. Tumbuk lurus ya. Okey, langkah buang ke sisi. Up. Masuk maju ke depan. Up. Tarik langkah ke sisi. Up. Masuk ke depan. Up. Tarik ke belakang. Up. Tumbuk ke depan. Up. Tarik ke belakang. Up. Up. Jadi inilah jurus kita mana kita gabungkan daripada 1, 2, 3 dan 4. Oh, ini lengkaplah asas. Lengkaplah asas untuk perguruan seni silat Kota Sinding. Cuma ada berapa lagi lah jurus yang akan kita untuk pesilat-pesilat baru lah. Okey, terima kasih Guru. Pembelajaran jurus yang terdapat dalam seni silat Kota Sinding sebenarnya banyak yang boleh dipelajari. Namun, apa yang dipersembahkan ini merupakan antara jurus asas yang mudah difahami dan dipelajari, iaitu gabungan jurus 1 hingga 4. Ia merupakan antara serangan yang boleh dilakukan ketika berdepan dengan musuh. Silat Kota Sinding berbeza dari segi konsepnya, di mana ia tidak menanti serangan, sebaliknya mendahului serangan. Sungguh pun begitu, serangan yang ditujukan berpandukan kepada falsafah tumbukan sending tidak dapat dilihat atau ditangkap oleh musuh, tetapi ia akan mengenai pada sasaran. Jurus pertama dari 7 jurus yang telah diterangkan dan harus dipelajari ialah jurus sending. Sebagaimana prinsip seni silat Kota Sinding, pergerakan ini adalah asas dan menggambarkan gerak gaya yang seringkali berlaku dalam seni silat Kota Sinding. Pelakuan nampak mudah, namun ia harus dilakukan dengan tertib supaya kelihatan sempurna. Kemudian diikuti jurus kedua iaitu jurus tumbuk santul. Tumbukan antara senjata utama dalam seni persilatan. Penumbuk mesti digenggam dengan rapat dan padu. Genggaman penumbuk yang betul akan menyebabkan ia menjadi senjata lebih berkesan. Jurus yang ketiga pula ialah tumbuk tepat. Gambaran seolah-olah penumbuk akan digunakan untuk melakukan tumbukan pada musuh dengan menyasarkan atau memfokuskan di bahagian tertentu pada badan musuh. Gerak gaya tumbukan dilepaskan dengan bertenaga dan pantas. Kemudian ia disusuli dengan tumbuk tubi yang terdapat dalam jurus keempat. Tumbukan dilakukan secara berulang. Walaupun tumpuan utama ialah tumbukan, tetapi ketika pelakuan ini dilakukan, ia harus seiring dengan pernafasan yang betul. Bagi mendapatkan kesempurnaan ketika fasa persediaan sebelum melepaskan tumbukan, tarik dan kawal pernafasan, dan apabila tumbukan dilepaskan, ia disusuli dengan menghembus nafas sambil mata melihat ke depan. Gerak serangan lain yang turut digunakan dalam seni silat Kota Sinding ialah siku. Maka dalam jurus kelima iaitu siku sending, ia akan memperlihatkan bentuk serangan menggunakan siku. Pergerakan ini gabungan pertahanan dan serangan yang menggunakan siku. Arah sasaran boleh ditujukan di bahagian halkum atau leher. Sebenarnya pada asalnya, seni silat Kota Sinding ini agak berlainan jika dibandingkan dengan seni silat yang lain, yang mana ia tidak terdapat bunga-bunga dalam pergerakan, sebaliknya lebih terarah kepada serangan terus dan pertahanan. Namun mengikut peredaran masa serta permintaan yang agak tinggi terhadap silat Kota Sinding dalam mempersembahkan aksi mereka di majlis-majlis rasmi, maka guru utama serta guru-guru telah melahirkan bunga-bunga dalam pergerakan bagi menambahkan lagi kepelbagaian
dalam pergerakan maupun persembahan. Bunga yang telah dihasilkan ini masih relevan dan tidak lari dari prinsip maupun pergerakan yang terdapat dalam seni silat Kota Sending. Ia masih berhubung kait di antara setiap pergerakan dengan bunga yang dipersembahkan. Tertib dalam bunga sending yang terdapat dalam jurus ke-6 ini dilihat pergerakannya agak pantas. Dalam proses pembelajaran bagi murid baharu, ia perlu dipelajari secara berperingkat. Setiap pergerakan bunga perlu dihafal, kemudian barulah melangkah ke pergerakan yang seterusnya. Latihan dilakukan secara individu dan apabila kesemua bunga telah dipelajari, ia boleh dipraktikkan secara berkumpulan. Pergerakan-pergerakan yang melibatkan jurus dalam seni silat sending kebiasaannya pergerakan yang dibuat secara satu pusingan, seolah-olah pusingan itu terhasilnya huruf T. Begitu juga dalam langkah jurus ke-7 ini, iaitu sending gayang yang memperlihatkan pergerakannya agak mudah. Bermula dari posisi bersedia, nafas ditarik dan selepas itu langkah dilakukan satu persatu. Jelas kelihatan dalam jurus sending gayang ini, ia masih memfokuskan kepada serangan menggunakan siku. Bagi memastikan pergerakan atau langkah yang dipelajari dikuasai, ia perlu dilakukan arah kanan dan juga kiri. Setelah mendapat tunjuk ajar dari guru, saya berjaya mempraktikkan langkah dan pergerakan yang terdapat dalam jurus 1 hingga 4. Langkah ini akan menggerakkan keseluruhan anggota badan. Pengalaman saya, ia tidak terlalu sukar. Dalam tempoh masa yang agak singkat, setiap pergerakan boleh diingat dan dapat dilakukan. Namun, ia perlu diperkemaskan lagi terutamanya ketika tumbukan dilakukan dan kesinambungan pergerakan dari satu jurus ke satu jurus agar lebih kemas dan tampak lancar. Sebagaimana telah kita pelajari mengenai jurus kelima iaitu berkaitan siku sending, pergerakan ini membolehkan pesilat mendahului serangan lawan. Konsep mendahului serangan diterangkan melalui falsafah gerak engkau, gerak aku, mula engkau, aku tiba. Ia bermaksud, selagi pantas musuh menyerang, lebih pantas kita menyerang. Sebagaimana telah diperjelaskan bahawa gerak bunga ini merupakan pergerakan yang terdapat dalam jurus ke-6. Pergerakan ini sememangnya dipraktikkan dan digabungkan dengan pergerakan-pergerakan yang terdapat dalam jurus yang lain ketika seni persembahan. Ketika persembahan, ia akan dipersembahkan dengan iringan muzik, yang mana penggunaan bunyi-bunyian atau muzik gendang telah wujud sejak dahulu lagi. Muzik digunakan untuk mengiringi ketika persembahan majlis tertentu. Kebiasaannya juga, di dalam seni silat, kumpulan muzik akan terdiri daripada beberapa orang yang akan memukul gendang, meniup serunai dan memalu gong. Tugas ini akan dilakukan sebaik mungkin mengikut irama atau rentak yang akan dimainkan semasa mengiringi persembahan seni silat. Oleh itu, bergiat aktif dalam seni silat setidak-tidaknya memberikan peluang kepada remaja seperti mana pesilat-pesilat dari seni silat Kota Sending Melaka ini melibatkan diri dengan aktiviti yang berfaedah. Selain siku antara senjata serangan utama sekiranya berdepan dengan musuh, akan tetapi jurus sending gayang ini akan diperhatikan juga ketika seni persembahan. Setiap pergerakan perlu dilakukan dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh. Kerana dalam seni silat tidak ada istilah pergerakan yang tidak bermaya maupun tidak bertenaga. Walaupun dalam jurus ini tampak mudah, tetapi sekiranya dipersembahkan sambil lewa, ia akan dapat dilihat dalam pergerakan. Disebabkan itu, fokus antara elemen penting dalam pembelajaran terutamanya ketika latihan.
Sebenarnya dalam seni silat Kota Sending ini mempunyai pelbagai dan juga banyak buah pukul, dan kita akan berada 7 asas yang pertama. Saya masih bersama dengan Guru Utama Rahman. Baiklah, Guru Utama, boleh tak terangkan terlebih dahulu langkah pukul yang pertama ini? Okey. Langkah pukul yang pertama, kita melangkah anggaran 1 kaki setengah, iaitu melangkah. Jadi kita mulakan dengan kaki kanan sambil tangan menolak, iaitu tangannya, dan tangan kanan akan mengentak di rusuknya. Apabila terkena rusuknya, tangan kirinya akan memakan di halkumnya dan lalu dipaut tengkuknya, dihentakkan dengan buah pinggang ke lutut kita. Apabila lutut sampai ke lekum sampai ke lutut, lalu hentakkan siku kita mengentak di dadanya. Apabila dia rebah ke bawah, iaitu satu hentakan kilas di lehernya, kita melangkah dan memusingkan badan untuk mematahkan lehernya, satu hentakan di ubun-ubunnya. Jadi itu arah sasarannya. Ya. Buah pukul 1 perlu dilakukan dengan pantas. Apabila lawan menyerang dari atas, elak asakan tersebut sambil diikuti serangan balas di bahagian leher dan perut serta menjatuhkan lawan bagi memastikan lawan ditumbangkan. Okey, langkah yang pukul yang kedua, kita apabila menerima satu tumbukan, kita menyendingkan badan terlebih dahulu dan kita melangkah ke kaki kanan dan satu tumbukan santul di tempat rasanya. Okey. Jadi beliau akan menahan, tangannya akan dikembangkan, satu sepakan santul di tempat rasanya. Apabila terkena, tangan kanan dipusingkan lalu mengentak di gigi rambutnya. Dan dipusingkan gigi rambutnya, kaki kanan akan memengkes dia hingga jatuh ke bawah. Jadi apabila dia jatuh ke bawah, tangan dia akan melandas di kaki kiri kita. Satu hentakan iaitu siku di kucing-kucingnya. Apabila terkena dengan hentakan siku tadi, tangan tadi dibelitkan ke lehernya, kita melangkah di lehernya, satu hentakan siku lagi di sudut rusuknya. Serangan buah pukul kedua ini tampak lebih sukar. Gabungan beberapa gerak bagi menjatuhkan lawan, iaitu dengan tumbukan, sikuan, kuncian dan diakhiri dengan menjatuhkan lawan. Jadi buah pukul yang ketiga ini kita sangak tangannya, iaitu menggunakan sangak ini, dan satu hentakan siku di sudut hatinya. Dan apabila dia mengelak, satu hempasan buku 5 di kawasan mukanya. Lalu tangan ini diturunkan ke bawah, satu cucukkan di halkumnya. Lalu satu hentakan siku lagi ke sikunya dan tangan ini akan makan ke lehernya. Lalu tangan itu dipiuhkan ke bawah, lalu dipengkes kakinya, satu hentakan tubi di sebelah rusuknya. Arah sasaran bagi buah pukul ketiga lebih terarah di bahagian atas, iaitu di leher, yang akan menyebabkan lawan mudah tumbang. Buah pukul yang keempat, apabila kita menerima serangan, iaitu kita mendak ke bawah untuk mendapatkan kuda-kuda yang begitu kuat. Dua tumbukan tubi kita sasarkan kiri dan kanan. Apabila terkena dua tumbukan tubi tadi, kaki kanan kita layangkan tempat rahsianya, lalu kita memusing ke belakang, satu hentakkan tumit di tempat rahsianya. Tendangan merupakan serangan utama di dalam jurus yang keempat ke arah lawan. Okey, buah pukul yang kelima, apabila kita menerima saja serangan, kita akan menyendingkan badan, lalu tangan tu kita sangkak dan satu tembukkan di tempat rahsianya. Apabila beliau menahan, kita depangkan tangannya, lalu tangan kiri kita akan memahuk lehernya, lalu satu hentakkan di halkumnya. Apabila terkena saja hentakan di halkumnya dengan lutut kita, satu hentakan lagi di atas tengkuknya. Apabila satu hentakan ke atas tengkuknya, lalu tangan kita membawa, kita buat pukulan 2 kali 1, 2 dan satu tendangan belakang. Pukulan yang dilakukan lazimnya berlaku setelah asakan lawan dielak dan segera membuat serangan pantas di bahagian yang sukar dielak, umpamanya di tempat sulit. Jadi buah pukul yang keenam ini, apabila kita menerima saja serangan, kita menyendingkan badan kita, lalu kita menangkap tangannya, kita satu pukulan tumbuk santul di tempat rahsianya. Apabila musuh kita menahan tumbukan tadi, kita menangkap tangan kirinya, kita memusingkan badan, lalu satu hentakan siku di pusatnya. Siku ini buku 5 kita akan memukul di bawahnya dan akan memukul di atas.